أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masih lagi di dalam bab kena peristiwa-peristiwa selepas Fathu Mekah. Ini tinggal sikit saja, pendek saja. Jadi hari ini tajuknya Hajatul Wada, haji perpisahan sehinggalah kewafatan Nabi SAW. Masya Allah, kita terapi habis lah hari ini. Lepas tu boleh puasa lah. Baru ni kita baca perang Tabuk lah. Perang yang terakhir lah. Kemudiannya haji. Jadi haji ni, dia kata satu-satunya haji yang Nabi SAW buat. Sejak dia jadi Rasul. Sebelum ni umrah tu ada dah. Belum ni kita baca dah Umratul Qadha apa tu. Jadi bila orang Islam tahu Nabi nak buat haji ni, semua orang pakat pergi belakang. Dia kata semualah mari daripada semua tempat, seluruh pelosok pakat mari nak pergi haji dengan Nabi SAW. Siapa kan disebut bilangnya ni, sini dia ambil bilangnya 114 orang menurut setengah ahli sejarah dia. Ada banyak pandangnya lah, tapi sekitar tu lah katanya 100,000. Jadi orang buat haji ni dengan Nabi SAW pada masa ni 100,000 orang. Dia ambil sini 114. Tak apa lah tu, sekitar 100,000. Allah ni berjuta orang lagi lah, berjuta-juta dah. Sehingga masjid pun besar banyak kali dah untuk menampung jemaah haji ni. Cuma sini ni dia ada sebut kesangsian lah. Dia kata jumlah ni anggapan, dia kata mana ada orang kira nak tetu bilangnya banyak doa ni 100,000. Dia kira seorang banci berapa orang masuk pendaftaran. Tak ada gitu. Jadi dia kata ni anggaran lah, ada memang logiknya pun anggaran lah. Maksudnya sahabat pergi haji sekali tu ramah sungguh, dia kata. Kalau tengok ni lebih kurang, lebih kurang gitu. Artinya jadi khilaf tu. Orang ni kata banyak ni, orang ni kata banyak ni. Beza bilangnya. Kalau kita dulu pergi Badar pun beza juga. Kita boleh ayat 300 beberapa belah. Ada kata 313, ada 314, kata seterusnya. Beza dari situ bilangnya. Padahal tu boleh kira tu 300 orang. Boleh ada nama siapa ahli Badar, boleh ditentukan. Orang tu pun jadi khilaf dah berapa bilangnya. Jadi orang ni 100,000, memang dak lah nak kira, memang tak kira, anggar bila kita tengok ramah bilangnya, kita pun anggar supaya orang duk buat perhimpunan tu lah. Dia tak kira juga, dia tengok ramah ni agak. Jadi hak penganjurnya dia besar lah ramah ni 100,000 mari. Hak tak setuju tu tak ramah, berapa ribu jahgi, dia kata bagi agak lah ke. Tak ada orang daftar. Kalau daftar barulah kita boleh royak. Ada pendaftaran, peserta perhimpunan ni mari ni tulis nama seseorang, ada list, barulah kita boleh royak dengan jelas berapa. Jadi sini dia kata pendapat kaminya jumlah ni anggaran, memang anggaran lah, tak ada orang kira pun. Kemudian haji wada ni dia tak cerita mana bab lain, dia cuma fokus kepada khutbah saja, khutbah Nabi. Dia kata dalam haji ni Nabi SAW royak khutbah dia hak suhu, dan sepatutnya diingati lah. Setiap orang ni kena tahu ni khutbah wada, khutbah terakhir Nabi. Sebab dalam tu ada Nabi pesan apa-apa, pesan dasar-dasar, pesanan-pesanan yang penting. Dan juga sebab ni khutbah terakhir ni khutbah ngelah, perlu diingati. Jadi dia royak lah. Dia buat mari ni panjang khutbah dia ni.
Riwayat khutbah ni ada banyak. Ada ayat pendek je. Nabi berkhutbah, khutbah Arafah di masa buat haji ni. Ada pun Nabi pesan kena jaga darah, kehormatan. Tu ya dia ayat pendek ya. Ada ayat panjang. Jadi riwayat ni ada banyak telajak. Sini ni dia ambil ayat panjang kali. Jadi kalau kita baca ataupun kita tengok riwayat-riwayat ni, kita akan nampak beza riwayat gapo disebut ni. Seolah macam dia gabung belaka ni. Jadi kita ambil poin-poin lah. Gapo Nabi riwayat ni, kita ambil poin dia. Pertamanya, atas tu tak ada tu, bawah tu dah ada. Yang pertama Nabi kata darah dan harta. Ada kata kehormatan, haram, kena jaga, terpelihara. Jadi darah, harta tak boleh nak ambil kau si kodai. Darah dan harta kamu ni haram kepada nak buat benda-benda yang tidak boleh dibuat lah. Kalau ambil secara halal tak ada masalah, nego, derma, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau tidak melalui cara tu, maka dia jadi haram. Tak boleh kita nak ambil harta ke, tak boleh kita tak pasal-pasal nak bunuh orang tu, nak bunuh orang ni tanpa alasan, tanpa sebab yang kukuh. Kemudian dia sebut berkenaan dengan riba. Bawah tu nampak. Cuma sini dia salah terjemah tu. Bukan palsu tu. Dia asal Arabnya maudhu' dia kata. Riba ni maudhu'. Jadi dia pun terjemah hadis maudhu', hadis palsu. Dia pun bahas palsu sini. Dia dihapuskan dah. Benda tu dihapuskan. Saya kena tengok ni. Lafaz lain-lain ni kalau tengok riwayat kat, lain pula riwayat dia. Kalau dari riwayat lain Nabi kata semua perkara daripada jahiliah mula dihapuskan di bawah apa kaki aku ni. Yang ini hapus dah benda-benda gitu. Apa-apa tu Nabi kata darah jahiliah dihapuskan, riba jahiliah dihapuskan. Jadi maudhu' tu sebenarnya hapus. Tidak reka lah seperti riwayat sini. Jadi pertamanya riwayat darah dan harta ni terpelihara, haram, tak boleh nak buat kosih. Yang keduanya berkenaan dengan riba. Jadi haram riba ni tak boleh. Riba jahiliah mula hapus dah. Kalau dulu ada tak boleh dah meneruskan, tak boleh dah lepas pada mari Islam ni. Tak apalah dah kita berhutang dulu sebelum masuk Islam. Teruskan tu tak boleh juga. Semua zaman jahiliah mula riba-riba tu hapus belaka. Ambil modal lah. Sebenarnya dia berhutang banyak mana, banyak tu je lah, modal tu saja. Jadi masing-masing tidak menzalimi siapa-siapa. Jadi hak berhutang pun tidak menzalimi orang yang berhutang dengan paksa dia bayar mahal, dan dia sendiri pun tidak dizalimi dengan tidak dibayar langsung. Maksudnya hutang riba dulu tu tidak kata dihapuskan, tak kena bayar dah dulu. Ada kena bayar, tapi bayar banyak mana dia berhutang. Jadi dua-dua pihak tidak dizalimi, adil lah. Jadi riba tu hapuskan. Kemudian Nabi ayat riba Abbas Ibn Abdul Muttalib, hak mula-mula dibata. Hak Nabi sendiri hapuskan. Jadi Nabi ayat riba ni dihapuskan. Riba pertama dihapuskan, riba Abbas, pot darah dia sendiri. Jadi pot darah Nabi Abbas ni ada juga. Sebab sebelum tu memang riba ni benda yang berleluasa. Orang Arab duk guna, tak ada masalah masa tu. Yahudi pun duk buat juga. Jadi tak pelik lah Abbas sendiri. Kemudian dia kata darah-darah jahiliah juga dihapuskan dah. Dulu kalau zaman jahiliah darah nak balas mula. Kalau ada orang bunuh saya kita bunuh pula pokok dia. Dia bunuh seorang, kita bunuh 10. Alik ni pula dia bunuh 10 saya kita balas 100 pula. Ada badi dulu dia style gitu. Jadi dendam lah, balas darah. Jadi Nabi kata darah-darah jahiliah dulu pun hapus juga belaka. Tak boleh lah nak buat gitu, nak buat sepuluh dulu, badi balas gitu. Badi balas dendam. Jadi darah pertama yang Nabi hapuskan ialah darah Ibn Rabi'ah, Ibn Al-Haris, Ibn Abdul Muttalib.
hak tu hak kalau ikut hukum Islamnya sekata lah hak je bunuh tu hak tu jangan bunuh. Kalau zaman jahiliah mula dak dia bunuh set kita tak balas mula apa dia kita kusuai dia lepas tu dia jadi perang lama lah. Dia jadi hutan darah dia. Jadi waktu pun balas mula. Jadi tak boleh dah gitu. Jadi dia kata dulu ni Ibn Rabi'ah ni dibesarkan di Bani Laith, kemudian dibunuh oleh kabilah Huzail. Waktulah dulu mula-mula sekali dihapuskan. Lepas pada tu seterusnya syaitan berputus asa tu tak apa. Ada yang boleh harai apa ni dari riwayat lain tak ada. Kemudian seterusnya ambil pesanan Nabi berkenaan dengan orang puai. Bezalah lain apa lafaz-lafaz ni. Kalau dari riwayat lain ada kata bertakwa dalam masalah halal retina ni. Sebab kita ambil dulu dengan amanah Allah. Dihalalkan mereka ni dengan kalimah Allah. Jadi ada hak. Masing-masing ada hak. Kena jaga dengan baik. Nabi pun jawab lah cara mendidik tu. Sebaik baca ni. Jadi hak kamu ke atas isteri, maksudnya isteri kena tunaikan kepada kamu ke apa? Tidak mempersilakan. Kena jaga tempat duduk kehormatan daripada orang lain yang kamu benci. Dia tak boleh buat. Dia kena jaga firash daripada orang kita tak suka. Dia kena jaga kehormatan kita, harta kita daripada orang kita tak suka. Kemudian kalau mereka buat kesalahan, Nabi ajar tu mula-mula tear dengan pukulan yang tidak, bukan menyakitkan lah, pukulan yang mendidik, bukan kata tear siapa nak mati. Kemudian tu hak kamu, kamu ada hak. Dan kalau dia langgar tu boleh didik dia. Kalau dalam buku ni dia tulis detail, pukul, kalau berhenti tak apa. Kemudian hak mereka ke atas kamu, hak kita kena tunaikan kepada para isteri ni, rezeki, pakaian. Tu Nabi pesan. Maksudnya kesimpulan tak, kalau buat retina ni kena layan dengan molek, kena buat dengan baik, jangan tindah. Sebab dulu ni zaman jahiliah ni budaya dia gitulah. Orang puai ni macam kelas rendah sikit. Jadi Nabi pun pesan secara khusus dalam khutbah ni, supaya buat baik. Maksudnya kamu ada hak ke atas mereka, mereka kena tunaikan gapo-gapo hak kamu, dan mereka juga ada hak ke atas kamu, kamu pun ada benda hak kena tunaikan kepada mereka. Jadi dia kena jaga kehormatan, kena jaga harta. Kalau suami pula kena beri hak mereka ni, pakaian, nafkah dan sebagainya. Kemudian bawah tu ada lagi, dia pesan, aku tinggal kepada kamu sesuatu yang kalau kamu berpegang dengannya takkan sesat selamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah. Ini dalam hadis lain pun ada sebut lafaz gini ni. Tapi sini ni kalau ikut riwayat ni Ibn Khuzaimah ni ada juga sebut gitu. Iaitu qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini atasamtum bihi kitab Allah. Sini disebut kitab Allah saja. Sini sebut kitab Allah dan sunnah. Tak apalah, ada, maksudnya adalah pesanan itu walaupun beza-beza riwayat. Kemudian sebelah tu lebih kurang, tak halal harta supaya lebih kurang hak mula-mula disebut tadi. Banyaklah beza ni riwayat kita nak sebut.
Serupa dengan hak mula-mula. Nabi kata harta, darah, ataupun dalam riwayat lain kata kehormatan. Jadi ada beberapa pesanan lah Nabi sebut dalam khutbah wada' ni. Jaga darah, harta ataupun kehormatan kamu. Kemudian riba, darah jahiliah semua dihapuskan. Kemudian Nabi pesan suruh layan orang tina dengan baik, maksud bergaul dengan mereka dengan baik. Kemudian Nabi ayat dia tinggalkan satu perkara yang tak kesesat kali ikutnya. Ada kata kitab Allah saja, dan sini ada kitab Allah dan sunnah Rasul. Kemudian Nabi ayat ni pun banyak riwayat juga lah, banyak lafaz yang beza. Nabi ayat aku ayat dah ni, siapa dah ni. Kalau sini dia kata ya Allah, adakah telah ku sampaikan semuanya? Tempat lain dia tanya, orang ramai, dan orang pun akui Nabi telah sampaikan. Jadi daripada khutbah ni dia kata pertama, hak menarik dalam peristiwa ni ialah jumlah hak mari dengar tu ramai. Semua mari daripada seluruh tanah Arab, mari situ belakang haji, dan mereka berimeh dah belakang. Jadi dia kata hak menarik sini ialah Nabi dakwah ni 23 tahun je sebelum tu. Jadi hak mari 100,000 ni semuanya 23 tahun dulu sebelum Nabi dilantik jadi rasul. 100,000 ni duduk sesat dalam keadaan kesesatan, duduk memuja berhala, duduk sembah berhala, duduk minta tolong dengan berhala, duduk melakukan ibadat-ibadat yang sepatutnya ke Allah Ta'ala saja, tapi dia syirikkan dengan cara buat ibadat tersebut pada berhala. Ni 100,000 ni 23 tahun yang lalu. Kemudian dalam tempoh sebentar 23 tahun ni sebentar benar lah, sekejap saja. Bagi sesuatu peristiwa perubahan yang besar gini ni, 23 tahun dianggap sebentar doa. Daripada kaum hak jahiliah, hak tak bertamadun, hak jenis balah perai semua, hak jenis apa lagi, macam-macam lah. Kalau kita tengok sikap orang jahiliah dulu, ada sikap-sikap buruk dia. Dalam tempoh 23 tahun saja Nabi boleh ubah. Bukan mudah sesuatu nak ubah masyarakat ni daripada satu peringkat jadi peringkat lain, daripada satu keadaan nak jadi keadaan lain, payah. Sebab orang ni dia tak boleh berubah. Kalau dia biasa dengan suasana gini, dia akan duduk suasana gitu, dia malas nak berubah, sehinggalah terpaksa doa. Macam itulah dengan teknologi ni kan, kita malas juga benar. Macam urusan bank, dia biasa dengan cara bank hak lama dia mari internet banking online berlaku ni, rasa malas, rasa tak osih. Nak ayat bukan mudah perubahan. Tapi lah bank kata tak boleh, kena buat gini berlaku, tak boleh pakai buku, tak boleh pakai ni, kena guna kad berlaku, kena buat ni, kena buat ni. Jadi terpaksa lah. Kalau dia tak buat gitu, dia rasa kekal lama lah, kalau kita selesa. Jadi bagi anak-anak muda ni kata mudah lagi ni online berlaku. Jadi dia heran apa mak ayah dia ni nak buat urusan sikit pergi jawab apa, nak buat urusan sikit pergi rela pergi, padahal pergi tu susah. Makan kos lagi, makan masa lagi nak pergi, tapi dia selesa pergi. Dia tak usah buka telefon. Kalau budak-budak ni kan buka telefon je, buat apa urusan telefon je belakang, online belakang. Ayat perubahan tu. Jadi selagi boleh buat gitu, kita akan pergi jawab apa, kita akan pergi gitu. Memang akan pergi, walaupun bagi budak-budak nyusuh lah buat gap pergi. Tak bayar boleh dalam akaun belakang. Ya tolak akaun kita selalu lah bayar gap apa. Itu sebab nak berubah tu susah. Kita selesa dengan cara tersebut. Kita rasa tak ada masalah pun, tak bukan kata payah pun nak pergi, tak apalah. Jadi sini ni 23 tahun saja boleh berubah. Sedangkan ni peringkat negara lah kita kata, berubah lanskap politik ataupun masyarakat Arab ni daripada dulu duk puja sembah berhala, boleh berubah jadi Islam dan molek pula lepas pada jadi Islam ni. Jadi dia riwayat panjang tu, riwayat dulu kat pokok ni lagu ni lah, semua berhala. Lepas tu bila Nabi dakwah mula-mula tu tak boleh terima, lawan Nabi, kata macam-macam ke Nabi, menyakiti sehingga tahap nak bunuh Nabi, macam-macam buat. Tiba-tiba metai berubah terus, 100% berubah, tukar jadi orang lain pula, jadi Islam pula. Jadi kata lagu mana boleh berubah dalam masa yang singkat? Lagu mana Nabi SAW boleh ubah orang daripada bangsa biadab, tak ada perang apa, tak ada adat, perangai huduh,
Tiba-tiba jadi orang yang masuk Islam kat, jadi tawaduk, jadi khusyuk, jadi merendah diri lah, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Boleh buat lagu tu belaka. Lagu mana keras-keras sebelum ni, boleh jadi ada kasih sayang pula sesama orang Islam, jadi melindungi sesama orang-orang Islam. Lagu mana boleh berubah gitu. Jadi jawapan dia ialah kerana ini risalah Nabi bawa ni risalah yang benar daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan tolong dengan bantuan Allah Ta'ala. Perkara yang sepatutnya mustahil jadi boleh buat, jadi tak mustahil. Kalau tidak, mustahil lah dalam tempoh 23 tahun orang yang tak sesuai mati-mati, tak sesuai ke Nabi, boleh berubah jadi mati-mati saya ke Nabi. Terbalik pelik. Walaupun kita kata perubahan ni sesuatu yang biasa dalam masyarakat ni, kok mana pun dia akan berubah. Masyarakat ni dia berubah lah. Kalau kita baca sejarah negara Arab ataupun baca sejarah negara-negara lain pun berubah semua. KJE ke, pemerintah ke, sistem gapo-gapo ke, ekonomi, politik, semua akan berubah. Cuma yang makin masa, lama sikit. Jadi 23 tahun dia anggap terlajak sebentar. Paling-paling kurang pun 100 tahun. Biasanya perubahan besar ni 100 tahun. Jadi 100 tahun dulu lain dah dah kehidupan. 100 tahun kemudian memang akan lain dah. Suasana akan lain dah. Itu akan serupa dengan zaman kita. Dari tempoh 100 tahun dah. Dan kerajaan besar pun tak gitu lah. Daripada kerajaan kecil 100 tahun kemudian jadi kerajaan besar. 100 tahun kemudian jatuh dah, macam lebu dah, tak ada dah. Tak pelik gitu, biasalah. Ada hak beratus-ratus tahun, tapi dalam tempoh beratus tahun tu macam-macam perubahan berlaku. Macam Osmaniyah apa hebat gitu tu. Berapa ratus tahun ya. 400 gitu ya. Itu pun dia ada fasa-fasa dia. 100 tahun mula fasa ni, 100 tahun kemudian dia jadi lain. 100 tahun akhir kan nak jatuh macam. Jadi mundur. Begitu juga Amerika dulu. Siapa pandai? Negara pendatang. Orang lari daripada Eropah pergi Amerika. Tu ya. Ada orang tak boleh nak skor. Orang 100 tahun sebelum mereka jadi kuasa besar ni, orang tak boleh nak jangkau Amerika ni, akan jadi kuasa besar. Orang kita bayarnya cowboy gitulah, payah lembu, payah benda-benda gitu saja. Tiba-tiba dia jadi kuasa besar ini. Siapa sangka? Kemudian 100 tahun lepas pada tu tak apa, mula nampak nak jatuh dah. Mula nampak kurang dah. Kalau dulu British kuasa besar, hebat, sedunia, itu jatuh. Jadi orang ni tak boleh nak skor. Biasa je berubah-ubah. Tapi hak Nabi ni dianggap luar biasa juga. Sebab dalam tempoh 20 tahun saja. Jadi kata takdir Allah Ta'ala lah, kehendak Allah Ta'ala, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia kata hak menarik pula dalam peristiwa haji ni, khutbah tak ni, khutbah Nabi Royak tadi. Gapo Nabi Royak tu sebenarnya prinsip Nabi ajar mula-mula lagi. Mula-mula Nabi kecek pasal Islam tu, Nabi Royak dah situ. Kita kena tolong orang, tak boleh buat kezaliman, tak boleh bunuh, tak boleh melakukan zina apa tu, tak boleh berlaku. Tu ya mula-mula Islam lagi. Orang tanya awal-awal zaman Islam lagi, orang tanya dah gapo Nabi Muhammad ajar. Itulah rakyat dia suruh tinggal berhala, dia suruh ni, suruh semua Allah, suruh tinggal kezaliman, jangan buat nyanyi kau gini-gini. Itulah Nabi mula-mula ajar. Jadi khutbah ni pun kita panggil penegasan lah. Ulas semula nak ayatnya gapo? Nak ayat prinsip Islam tu tak berubah. Daripada awal lagi lagu tu, akhir berjaya dah Islam ni 23 tahun kemudian berjaya dah, masih lagi lagu tu tak berubah. Tak kira masa mula-mula Islam tengah baru nak naik ni lemah, kita kata tak ada orang nak sokong. Lagu tu lah prinsip dia. Bila dia menang, lagu tu lah prinsip dia juga, supaya kalau orang lain masa lemah ni nak suruh orang sokong kita kan, macam-macam lah kita sanggup berubah. Mudah-mudah sikit, tak apa hak ni, tak apa masuklah Islam ni, boleh gotu, boleh belaka. Barulah orang tertarik sikit masuk Islam. Tapi Islam dah mula-mula lagi gitu dah prinsip dia. Nak tak say lagu ni lah Islam. Kalau mu nak terima, masuk Islam. Tak terima, tak masuk Islam. Dan bila menang pun lagu tu juga. Tidak kata bila menang ni kuasa duk kita belaka, pengaruh duk Islam belaka. Tak ada kata jadi berubah pula. Untuk orang Islam gini-gini jadi berubah. Boleh lah orang Islam buat zalim tak apa.
Orang lain tak boleh buat, tak ada. Supaya je. Islam tetap tak boleh buat benda-benda kezaliman, tak boleh nak melanggar peraturan undang-undang. Walaupun dia jadi kerajaan, walaupun dia berkuasa, walaupun dia sudah berjaya dakwah Islam. Jadi dia kata beza dengan pemimpin-pemimpin dunia lain. Orang lain atas dunia ni, masa dia susah, masa tu lah dia jadi warak, jadi juru. Dia nak sokongnya orang. Kalau Malaysia ni demokrasi. Kalau demokrasi ni kan nak undi. Jadi masa dia susah, masa tu lah dia baik benar. Masa tu lah dia nak janji belaka. Jadi prinsip dia lain masa tu. Baik. Tapi bila dia boleh kuasa, masa dia duduk di puncak kekuasaan kan, dia berubah dah lah. Tak usah lah dulu janji-janji tu tak ada dah. Tak pernah janji pun. Berubah dah. Kalau Islam tak akan berubah. Kita janji dulu. Masa kita ada kuasa pun, kita akui. Betul. Kita kena tunaikan. Tak boleh hak orang. Dia kata gitu lah. Masa lemah ni kan, supaya terlebar dia tu. Ketika kuat, macam pendeta dia sebut sini. Masa kuat, jadi macam singa. Berubah. Tu kerana dia kata tak ada sebab lain, kerana kepentingan. Mereka ni memperjuangkan kepentingan. Dia nak gapo. Dia bukan nak ikut Islam kerajaan Allah. Kalau dia nak Islam kerajaan Allah, dia akan kekal supaya menang pun lagu tu lah, tak menang pun lagu tu lah. Masa tak menang dia dakwah, masa menang pun dia dakwah juga. Tidak kata nanti menang kita dakwah. Ataupun masa lemah dakwah bila menang lupa, lalai. Ada, dia kena kekal sama. Tapi kalau orang nak kepentingan, nak maslahat diri dia, dia akan berubah. Masa lemah, tak apa, dakwah habis teh. Bila menang kepentingan, boleh kepentingan dia kan, dia tinggal lah. Jadi Islam ni tak lagi tu. Sebab Rasulullah ni betul-betul utusan Allah Ta'ala. Nabi ni diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk buat kerja ni. Jadi prinsip tu akan kekal. Tidak kata Nabi dakwah Islam ni sebab nak jadi raja, sebab nak ada kerajaan, nak pengaruh, nak pengikut. Bukan sebab tu. Memang kerana Allah Ta'ala perintah kena dakwah, kena ajar ajaran Islam. Jadi Nabi melaksanakan tugas saja. Sebab itulah bila lemah, masa lemah pun lagu tu lah prinsip Islam, masa kuat pun lagu tu lah prinsip Islam. Jadi gapo sebut dalam khutbah tu memang sama dah dengan awal-awal lagi. Memang itulah ajaran Islam asalnya. Tidak ada perubahan pun. Dasarnya tidak berubah. Kemudian lepas pada khutbah wada' ni ataupun lepas peristiwa haji ni lah, ada satu lagi Nabi SAW sebelum wafat ni ada kerja ngelah lagi dia buat, iaitu di atas Usama, pengutusan Usama. Kerja terakhir Nabi buat untuk dakwah ni lah, dakwah masih dalam dakwah Islam ni, menyiapkan pasukan tentera di bawah Usamah bin Zaid untuk pergi ke Syam, untuk lawan, kalau Syam kan lawan Rom lah, ataupun kalau bawah Syam tu barulah orang-orang Arab tu, orang Kristian tu. Nabi kata, Nabi mengarahkan supaya pergi ke Palestin tu, Al-Balqa dengan Ad-Darum, di kawasan Palestin. Semua dia kata Muhajirin Ansar join belaka peperangan ni, tak ada tinggal. Jadi bila tentera tu gerak dah, duduk luar dah, duduk luar kota dah, nak bersiap-siap nak bertolak ni, tiba-tiba mari berita Nabi SAW sakit dah. Jadi bila sakit enggak, hak nak tubik lala tu berhenti dulu, tak jadi tubik, dulu kata. Tunggu Nabi siar dia kata, sebab nak dengar apa Nabi nak ayat. Jadi berhenti, tak jadi nak pergi, tak jadi gerak. Tetapi dia kata Nabi SAW wafat lepas sakit-sakit tu, kemudian Nabi mati beberapa hari selepas pada tu. Jadi tak pergi lah, perang tak jadi perang, tak jadi nak pergi. Jadi Allah Ta'ala pilih takdir Nabi SAW wafat selepas pada selesai semua risalah dia. Jadi kita kena etikad Nabi wafat ni, semua agama, semua ajaran ni sudah selesai 100%. Tak ada sahabat tinggal. Tak boleh kita kata ada lagi tinggal. Sebab itulah kalau tengok kitab Qadawi tu, Sunnah wal Bid'ah tu, ada disebut mengelah belakang tu. Dia kata sebab apa Islam ni tekan sangat bab ni.
keras sangat dalam bab bid'ah ni. Duk bahas sangat bab ni. Ada banyak faktor dia, sebab-sebab dia royak. Salah satunya dia ni lah. Sebab orang yang buat bid'ah ni, dia akan menganggap ada etikad dia ni ajaran Islam ni kurang, ataupun Nabi ada kurang, menyebabkan dia perlu tambah, dia perlu baiki. Kalau baiki ni baiki ke arah lebih baik lah. Mestilah dia pun sendiri menganggap dia buat tu kau molek. Jadi bapa yang jadi baiki, bapa dia anggap dia buat tu molek. Tidak lain tidak bukan, mestilah bermaksud hak Nabi ajar tu tak cukup lagi, ataupun kurang lagi pada dia. Kalau dia anggap cukup molek dah, dia tak kira baiki dah. Walaupun kita kata kalau tanya dia tak kira ngaku, dia kata tidak bermaksud gitu, dia kata. Tapi dari segi konsep ataupun maksud kita tengok juga, memang gitulah. Orang tak baiki kalau molek dah. Orang baiki tu maksudnya dia menganggap tak cukup lah. Tapi dia akan ada, kita tidak anggap gitu, cuma kita nak buat macam-macam lah. Alasan tu dulu buat lain, kita rasa sedap selesa buat gini, tempat kitanya sesuai buat gini, ataupun daripada dulu lagi nenek tok nenek moyang kita dah buat lagu ni, ataupun benda ni tidak salah. Buat gitu pun boleh, nak buat gini pun boleh, jadi kita rasa selesa buat gini. Mungkin dia buat gitu, tapi dari segi konsep kalau baiki lah hak tu so lagi tak lengkap, tak molek. Jadi dia ayat situ tu salah satu dia ayat pucuk, salah satu perkara kita perlu ambil perhatian dalam bab ni ialah orang yang melakukan bid'ah ni, duk buat bid'ah ni, dia seolah-olah menganggap ajaran Nabi bawa tu tak lengkap lagi, ataupun kalau lengkap pun kurang sikit. Kurang sikit, macam kena tambah sikit lagi. Tu tak boleh. Hak sebelum tu berat lagi je weh. Mula-mula ni dia menganggap syariat dia ni syari' pensyariat. Kalau kita ngaji sufi, syariat ni, orang yang buat syariat ni Allah Ta'ala je. Nabi SAW sendiri tidak buat syariat. Tidak kata kuasa buat ibadat atau agama, mensyariatkan agama ni dek Nabi. Nabi pun orang tanya dulu, tak mai wahyu dulu tak boleh nak jawab. Kadang-kadang lambat banyak hari tak mari, barulah turun. Nanti menunjukkan Nabi bukan, Nabi tak boleh mensyariatkan. Tidak kata Allah Ta'ala syariatkan ibadat sikit-sikit, Nabi pun berasa nak tambah so lagi, kita sendiri so tak ada gitu. Nabi menyampaikan aja. Jadi kita ni kena patuh Nabi ni, sebab Nabi menyampaikan Allah Ta'ala. Bukan kata sebab Nabi pun boleh buat ibadat, Allah Ta'ala pun boleh buat ibadat. Nabi SAW sendiri pun boleh buat syariat, jadi kita kena taat. Bukan tu. Sebab Nabi ayat tu Allah Ta'ala belaka. Gitu. Jadi kalau dia buat bid'ah ni, orang ni tak mula-mula lah, dia menganggap dia tu syariat juga, dia tu boleh buat syariat juga, sebab Allah Ta'ala juga. Jadi dia ni sekutu dalam membuat syariat. Lepas pada tulis buat lain lah, salah satunya sebab ni. Kalau dia tukar tu, dia menganggap Nabi SAW tak sapa perabi, ataupun Nabi sapa ni kurang molek sikit, kena tambah sikit lagi, kurang perasa sikit, tawar. Dan kalau orang tanya kok mana pun, kalau malas balas pun kita ayat apa-apa kita tak ikut hak selesai belaka. Hak ni orang dah balas, boleh tak boleh. Hak nambah ke orang hak bid'ah ni, boleh tak boleh. Hak Nabi ni semua orang ayat boleh. Tak siapa pun tak ada orang kata tak boleh nak buat hak Nabi ni kurang, tak comel, tak molek. Tak ada orang kata gitu. Jadi kalau semua pakat bawah tu selesai, tak ada masalah. Tu hikmah lah adik kita lah pula. Cuma sini ni munggu dalam buku tu bahabat tu dia sebut kata tu, kita sebut kata tu. Sebab benda tu luah lagi, panjang kalau nak bahas panjang. Lepas tu kadang-kadang ada orang telajak ada juga. Habis benda bid'ah. Benda tak sepatut bid'ah juga. Jadi ada juga orang telajak. Dia kena hikmah lah juga dalam bab tu. Tu masalah. Waktu kata bahas panjang tu, nak bahas. Sebab masing-masing ada manhaj, masing-masing ada cara faham lain-lain. Kalau tanya dah ustaz tak sebagai waktu ni sebab ni bila pengetahuan tidak pun dia ikut pada mana dia pada bila pun yang kata ustaz kalau hak kita
mestilah panggil doktor Nisa. Dia kan tanya semua orang, orang akan kata bid'ah tak boleh. Cuma masalahnya hak dia buat tu bid'ah ke tak? Adakah ni bid'ah ataupun bukan lagi? Dipandu ke sunnah juga. Nanti tak tanya. Jadi tu jadi bahas panjang tu jelah. Jadi dia kata sini ni selesai dah. Nabi selesai semua risalah yang perlu disampaikan, Nabi ayat belaka dah. Jadi hak utamanya, hak semua leknya lah. Semua leknya kita ikut tu ya, ada selamat dah, dijamin selamat. Lepas tu hak masalah tadi tu bahas lah, bahas. Cuma kalau nak selesai, hak ni kita nak ayat. Cara nak penyelesaian malah serabut kan, lagu mana? Ikut Nabi selesai. Macam mari zikir Allah. Kalau bahas tu jadi panjang lah, banyak-banyak masalah lagi lah. Jadi hak selesai kita buat lah hak tu, tak ada masalah. Hak bala-bala tu waktu ambil masa kita perlu ngaji, kena tanya ustaz tu, ngaji ustaz ni untuk kita faham. Sebab macam saat ni lah, kadang-kadang ada juga orang salah faham. Dia terlajuk doa, habis bid'ah belaka, baru kadang-kadang tidak bid'ah lagi. Ataupun ada perbahasan lagi, dia mudah-mudah dah. Jadi tak boleh nak lagi. Cuma lah ni hak kita ni setara mana? Buat hak tertu dah besar. Setengah orang ni hak tertu selesai tu kita cara. Dia sibuk hak ni, hak balah-balah ni. Hak tu tak kena priority kita kata. Selesai tu selesai, bahas lah nak bahas ni ni. Dia mahu Ya. Jadi sini kata selesai gitulah. Nabi SAW pun gitulah. Dan Nabi itulah bukan setakat risalah lah, Nabi telah menjaga, mendidik sahabat ni sampai jadi molek. Murabbi lah kita kata, orang yang betul-betul menterbiah sahabat sehingga boleh jadi seorang Islam yang baik dan juga jadi tentera. Tentera yang baik, sebab ni kaitnya perutusan, walaupun perutusan tak jadi nak pergi perang. Kemudian pemilihan Usamah tu pula, ada boleh ambil pengajaran. Usamah ni muda lagi, dia budak lagi, umur dalam 20 tahun dia kata. Budak muda benar lah, 20 tahun. Tapi Nabi pilih dia jadi pemimpin, panglima tentera. Tapi maksudnya kalau Nabi pilih tu, dia seorang yang berkemampuan lah. Maksudnya kalau dia pun dia boleh memimpin. Kemudian dia kata dalam rombongan lah, bawah dia ni ada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sahabat lain lagi. Jadi sahabat hak senior besar ni sepatutnya bawa ni lah jadi panglima, jadi general. Tapi Nabi latih Usamah tu, didik, nampak cara Nabi didik sehingga sahabat boleh patuh, jadi faham. Orang kita ni kadang-kadang tak faham. Ada gingah semangat, dia tak faham. Ni faham sungguh, dia faham situasi, dia faham peraturan, disiplin peperangan ni. Bila Nabi latih Usamah jadi ketua, kenapa patuh Usamah? Tidak kata dia pula pergi kucar, dia pula nyibuk nak masuk capur, nak buat keputusan juga ada. Sahabat faham, dia besar pun, dia senior, dia masuk Islam awal lagi, dia alim lagi, dia lebih rapat lagi dengan Nabi pun. Bila Nabi latih Usamah ketua. Jadi besar setara mana pun dia akan bawah. Benda-benda gini ni hanya boleh belajar orang terlibat pengurusan lah, terlibat pertubuhan ke gapo-gapo. Hak tu orang akan belajar benda-benda gini. Hak perlu benda-benda gini. Jadi Nabi sendiri ni ajar benda-benda gitu sahabat jadi faham. Kalau tak faham, korban balas semua jadi. Hak ni berasa dia berhak dapat kuasa, hak ni berasa dia berhak dapat jawatan. Memang manusia ni memang gitu sikap dia. Dia nak kekuasaan lah, nak pakak, nak kedudukan. Tapi kalau tak faham jadi balas semua. Kalau faham selesai. Dari sini selesai. Ni panggil ilmu kepimpinan lah. Jadi Abu Bakar, Umar semua ni faham lah kau. Bagus dari sudut ni. Kemudian tajuk terakhir kita ni, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia kata sebelum wafat ni Nabi macam tahu dah lah, boleh baca dah, dekat dah. Sebab itulah Nabi buat ucapan selamat lah sebelum ni dalam haji wada' ni, dalam ucapan perpisahan. Tadi ada sebut mula-mula tu kan, boleh jadi tahun ni ngelah dah, boleh jadi tak jumpa dah ni, boleh jadi ni khutbah terakhir. Jadi Nabi berasa dah gitu. Jadi sahabat pun takut dah lah, rusing lah, bukan takut dah apa, rusing lah, rusing-rusing kat siapa kat tak ada dalam Nabi.
Sebab ajar ni tak boleh nak tukar. Nabi SAW sendiri pun bila siapa ajar dia akan wafat juga, dia akan tinggal juga para sahabat. Jadi bila sebar kata Nabi SAW telah wafat ni, dia jadi kejutlah sahabat. Jadi satu kejutan yang amat besar. Jadi ada sebahagiannya tak boleh terima. Jadi huru-hara, dia kata geger lah, mudah bahasa kita, jadi geger, jadi kalut orang. Jadi kata sebahagian besar ni jadi bingung, tak tahu nak ayat apa, kejutan lah. Kalau orang pernah mengalami peristiwa besar dalam hidup dia, tak semesti orang mati. Kadang-kadang nak accident lola tu jadi juga. Hampir-hampir accident. Jadi lain rasa. Rasa gelisah, rasa pusing. Muncul tak kena tadi. Lepas tu jadi tak tahu. Jadi koyak mata. Tu baru benda kecil. Jadi kalau peristiwa-peristiwa besar, mati orang, ni sahabat saya nak Nabi. Jadi bila meninggal Nabi SAW, dia rasa kejutan yang amat besar. Baru-baru je duduk. Kita kata duduk hidup dengan Nabi lah, duduk berkomunikasi, duduk kecek, buah, duduk hidup dengan Nabi, pergi main dengan Nabi, baru je berasa. Tiba-tiba hari ni mari berita tak ada lah awal tu. Kita pun biasalah dengan cerita orang mari rakyat mati dah. Kawan ni sikit-sikit, baru jumpa dia, baru kecek, baru macam-macam lah. Jadi tak suka. Sehingga kan dia sebut Omar ni tak boleh terima. Marah kau orang kata Nabi meninggal. Sini kata siap hunus pedai pula, bawa pedai ni. Siapa dia berani kata Muhammad telah meninggal? Sebab tak boleh terima. Bukan kata Omar ni tidak menerima kenyataan, tidak terima takdir. Ni dipanggil fitrah manusia. Bila ada sesuatu yang amat berat, dia jadi tak boleh mikir. Jadi satu tekanan pada dia. Kalau orang lain ni agak stres lah dia kata. Mari benda yang tidak boleh dia terima, dia akan jadi stres, dia akan jadi tekanan, jadi hidup tak boleh lah, tak boleh nak mikir dengan betul. Jadi tak boleh nak hidup dengan baik. Biasalah berlaku. Jadi Abu Bakar ni seorang yang tenang. Ni ciri-ciri orang yang gagah lah, orang yang kuat. Masuk jumpa Nabi, tengok Nabi wafat dah ni. Jadi dia boleh terima. Kata-kata dia tu boleh terima. Dia terima hakikat, terima keadaan. Selaginya boleh jadi Abu Bakar ni mikir dah sebelum-sebelum ni. Sahabat-sahabat lain mungkin tak mikir, hidup biasa gitu. Tiba-tiba Nabi wafat, jadi kejut lah. Boleh jadi Abu Bakar dia duk mikir dah sebelum-sebelum ni, Nabi akan wafat lepas ni lah ke mana, pada ni gini-gini rana kehidupan kita ni. Boleh jadi dia mikir dah. Jadi bila siapa tanya tu kan, jadi agak bersedia lah kita kata. Walaupun mungkin Abu Bakar sendiri pun terkesan juga, tapi sebab mikir dah sebelum ni ada persiapan, ada persediaan kat, dia tak kena sangat lah. Lepas tu balik jumpa orang luar kat. Jadi Abu Bakar perayat lah. Siapa sembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa sembah Allah Ta'ala kekal abadi, tidak mati. Lepas tu dia baca firman tu, baca ayat Quran tu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Muhammad ni tidak lain tidak bukan rasul. Rasul ni qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum daripada dia tu didahului oleh banyak dah rasul. Jadi mari rasul tu pergi, mari rasul ni pergi, datang dan pergi. Jadi Nabi Muhammad pun support rasul-rasul lain. Dia akan pergi juga. Dia akan wafat, dia akan meninggalkan kamu. Jadi adakah apabila dia mati ataupun terbunuh, kamu akan terbalik, kufur semula. Apa tu siapa yang kufur, dia ni tidak akan beri apa mudarat kepada Allah Ta'ala. Tidak kata kita kufur hingga Allah jadi ferah ke tak. Macam kita orang buat gapo kita tak sih kan, ferah kita. Lah ni Allah Ta'ala tak perlu gapo pun kita. Kita Islam pun dia tak perlu ke. Tidak kata dia nuk sangat orang Islam. Jadi kalau orang tak masuk Islam kan jadi stres, ferah. Tu makhluk lain. Allah Ta'ala tak gitu. Allah Ta'ala tak perlu pada kita. Kita perlu pada Allah Ta'ala. Jadi siapa yang berpaling tak ada mudarat gapo pun pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ke memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Bila dengar Abu Bakar baca ayat tu, barulah orang lega sikit, boleh terima keadaan. Jadi kalau kita learn ni kan, Abu Bakar we counselling lah ni. Orang tengah stres, tengah tak boleh terima, dia pujuk. Dia royak balik, ingat balik pada agama. Sebab tu salah satu cara pengurusan orang yang kena stres tekanan ni, agama salah satu.
Selain daripada obat kaunseling, kena ada jaga apa tu, salah satunya balik mula ke agama. Dia akan jadi tenang sikit, dia ada tempat dia gantung pengharapan dia. Kalau tidak mula-mula tu, bukan dia tak tahu tapi tak teringat, jadi tak terfikir. Jadi rasa macam hilang harapan belaka dah, Nabi mati dah, keranalah kita panik. Jadi dia tak terfikir, tak teringat Allah Ta'ala ada lagi, Allah Ta'ala jaga. Jadi lepas pada Abu Bakar royak tu, orang pun jadi okey lah sikit. Kalau ada hak masih bersedih lagi pun tahan lah sikit. Tak ada lah hilang pertimbangan sebelum ni. Jadi Umar sendiri pun kata kemudian, lepas pada Abu Bakar sebut ayat tu, aku jadi terima lah. Bila terima keadaan kan, itulah mula-mula dia tak boleh terima. Siapa royak Muhammad mati, dia nak bunuh kau ke apa. Tapi bila Abu Bakar itu dia boleh terima, betul lah Nabi wafat dah. Jadi dia pun mikirlah sedih. Tempat lain kata Abu Bakar, Umar kata macam seolah-olah tak pernah dengar ayat tu. Walaupun dia dengar dah, dia tahu dah, cuma tak mari, tak ingat masa tu. Jadi bila Abu Bakar peringat ke, orang rasa macam baru pernah dengar ayat ni, tak pernah dengar sebelum ni. Bila dengar tu barulah terima. Jadi kata ada beberapa pelajaran penting sini. Yang pertama, sahabat kejut bila dengar Nabi mati ni. Padahal dia tahu dah semua hidup mesti akan mati, tapi kejut juga. Sebab apa jadi gitu tu? Bukan kata tak boleh terima kematian, ataupun percaya Nabi ni tak akan mati. Orang Nabi ni bukan orang, makhluk lain. Bukan gitu. Tapi disebabkan sebab saya doa Nabi. Dia kata sehingga saya ni terbati, masuk dalam darah daging. Maksudnya jadi sebahagian daripada diri mereka dah. Sifat tu saya pada Nabi tu. Jadi kejut sebab hilang orang dia saya tu. Dia kata gantung pada qadar dia. Kalau saya doa kan, jadi kau tak boleh terima. Sebab tu dah jadi tak percaya Nabi wafat ni. Dia pun contoh ni, seperti mana orang ni hilang anak ataupun hilang mak ayah. Kalau dia saya doa kan, dia tak boleh terima. Seolah-olah dia tak percaya anak dia mati. Kita pula kena mati dah, dia macam tak percaya. Itu sebab dia terlalu saya. Bukan kata dia nak menafikan manusia boleh mati. Dia tak boleh terima kenyataan. Jadi dia kata dalam dunia ni tak ada lah saya yang lebih boleh menandingi saya sahabat pada Nabi. Jadi kalau orang biasa saya pada keluarga dia tu, sampai mati keluarga dia tak boleh terima, jadi tak percaya dengan kematian, tak boleh nak tu setara orang biasa. Lagu mana sahabat saya ke Nabi? Hak paling tinggi sekali qadar kesayangan ni sahabat saya ke Nabi lah. Sehingga sanggup gadas semua harta diri sendiri, keluarga sendiri, kerana Nabi SAW. Jadi setara mana sahabat tu? Sebab mereka ni asalnya kufur, Nabi tunjukkan hidayah kebenaran, jadi saya benar ke Nabi. Lepas pada tu bila dimasuk Islam pula, Nabi duk ajar, duk tarbiyah sahabat semua. Jadi lekat hubungan tu dekat sangat Nabi dengan sahabat. Jadi saya sahabat pada Nabi ni setinggi-tinggi saya dia ayat. Jadi kalau orang biasa pun tak boleh pergi, apa lagi kalau para sahabat. Orang biasa pun berat jugalah kita kata. Setengah-setengah orang ni biasa kadang-kadang kita dengar cerita suami isteri ke mati bini dia, tak lama apa tu tok lelaki pun mati juga. Dia tak boleh nak hidup, dia jadi macam kurang, jadi kosong jiwa. Akhir sekali dengan dia pun mati juga, tak boleh nak duduk dunia ni. Sedih, teringat semua. Sebab itulah harap ada kata-kata lah, ibarat dia kata kena buat baik semua, kena layan, kena buat baik pada orang yang kita sayang. Sebab perasaan teringat tu berat sangat dia kata. Lepas pada mati tu teringat apa berat benar, tak boleh nak terima. Bagi orang biasa ni dia akan jadi teringat semua masa hidup mula. Jadi masa hidup tu lah kena buat baik, kena buat baik semua pada orang yang kita sayang ni. Terutamanya orang yang baik benar lah. Kalau ada setengah-setengah orang ni baik benar dengan bini dia, ada setengah orang tak apa. Dia biasa-biasa je. Dia ada macam-macam. Tapi kalau orang jenis baik benar kata, tu biasanya lah. Kalau kita tengok masa dia hidup tu, orang apa benar dua ni. Pergi dua semua, pergi mana-mana semua. Masa dia hidup pun tak ada sekali.
Kadang-kadang tu tak jenuh tidur. Kalau bini tak ada. Pasal tidur semua bini dia kan. Tak ada bini tak boleh nak tidur, tak jenuh. Jadi kalau bini mati, tak ada apa lah. Tu biasanya kita dengar pada tu gak. Oh ya jadi kemurunge. Jadi kemurunge, tak boleh nak duk dengan orang, kada duk sore duk nengu akhir sekali. Tak lama ni dengan dia sekali pun meninggal. Betul. Tak salah kata. Tu yang kita kata orang ada qadar dia lah, dia sebut sini macam-macam qadar dia. Dah tu bagi. Tu beza lah bagi orang-orang lah. Ada orang tak boleh menang. Itu yang pertama. Jadi sahabat saya doa Nabi tu ya, jadi tak boleh terima, tak percaya Nabi mati. Tak boleh terima Nabi wafat, kecuali Abu Bakar. Jadi dikata pengajaran kedua pula Abu Bakar tu sendiri. Jadi Abu Bakar ni orang hak tabah. Jiwa dia hebatlah, peribadi yang tinggi. Jadi walaupun musibah kata-kata ujian hak berat setahun ni pun dia boleh tenang lagi. Dia boleh pergi masuk jepok. Orang lain nepik dah kalau tengok mayat ni. Royak mati pun kubar dah. Jumpa tengok mayat teriuk pula, nepik dah lah. Tapi Abu Bakar dia boleh masuk. Tengok mayat Nabi, dia boleh royak pula. Entahlah. Boleh kecek pula kita kata. Dia kata masa hidup mati pun molek Allah Ta'ala telah tentukan. Gitulah maksudnya boleh terima. Pas dia balik tu ke syarah pula ke orang lain. Tu ke royak pula ke orang lain. Nabi ni seperti mana Nabi-Nabi sebelum ni lah wafat. Allah Ta'ala lah yang kekal. Jadi tu sikap Abu Bakar hebatnya. Itulah menyebabkan Abu Bakar ni orang istimewa. Tu kita royak tadi kita beri contoh orang saya doa ke orang, jadi tak boleh nak terima kenyataan. Jadi ni contoh orang tinggi pribadinya. Tidak kita kata Abu Bakar tak ada perasaan, tak semesti. Boleh jadi dia sedih juga dalam hati, tapi dengan sebab pribadi dia tinggi, pribadi yang hebat, dia boleh kawal diri dia, dia boleh fikir dengan rasional lagi. Kalau menghadapi situasi lagu ni, apa kita kena buat? Dah tengok orang lain tak boleh terima, apa kita kena buat? Kalau dia sendiri boleh kawal diri tu, tak ada. Dia pula boleh tenang ke orang lain pula. Tu bisa dia, hebat dia tu. Dia sendiri tenang dan dia boleh tenang pula orang lain. Omah backing-backing tu pun tuan marah tak boleh terima tu, jadi boleh terima akhirnya. Jadi padang Abu Bakar ayat tu. Jadi kata itulah bukti padang Abu Bakar ni lah ganti Nabi. Jadi khalifah lepas pada tu. Ni salah satu bukti sebenarnya. Banyak lagi kalau kita tengok hadis-hadis ni, memang Abu Bakar lebih sokmo. Gapo-gapo pun Abu Bakar lebih. Jadi tak nak tikar lah Abu Bakar ni ganti Nabi. Memang kelebihan dia. Sehingga dia kata Imam Abu Bakar ni tak ada orang boleh lawan. Tak ada boleh challenge. Orang lain ni lah tak nak lawan pun Abu Bakar. Dan banyak hadis tunjuk kalau buat amalan gapo-gapo Abu Bakar lebih sokmo. So kita baru baca baru ni lah. Perang Tabuk tu sendiri. Dalam perang Tabuk Abu Bakar depan sekali. Dia pergi berlaku habis harta dia. Orang lain ada lagi taruh. Jadi nak ayat Abu Bakar ni tak boleh lawan. Hebat dia. Jadi kalau orang Syiah ni awak tak terima Abu Bakar ni kata sepatutnya Ali apa tu tak kena lah. Tak sepatutnya gitu. Lepas tu yang terbaru ni Maulana Adil Khan kena tembak mati. Ada orang kata orang ada shock dan besar kemungkinannya lah Syiah boleh jadi bunuh sebab sebelum tu dia duduk kecek bak ni lah, duduk tahan ke sahabat ni. Sebelum tu duduk balas dah, jadi dia tahan. Omar kata silap, duduk tahan Hena Omar. Tu baru Omar ni Abu Bakar lagi. Dan Syiah ni dua-dua tu dia benci, Abu Bakar dengan Omar. Jadi kesimpulan penutup tadi dia kata tidak syok lah, tak ada challenge lah, memang patutlah Abu Bakar ni. Banyak sangat peristiwa-peristiwa menunjukkan layak dia tu jadi pengganti Rasulullah, jadi khalifah kepada Nabi. Salah satunya ni lah peristiwa kewafatan Nabi ni. Dia menunjukkan sikap kepimpinan dia, sikap yang layak menjadi seorang pemimpin. Memang pemimpin gitu, nak jadi pemimpin tapi hati kecil ataupun mudah terkesan dengan masalah, habislah. Pemimpin ni memang hidup dengan masalah. Dia kena kebal, kata gapo pun tak apa. Kalau jenis hati lembut ataupun orang sebut dalam tisu tak boleh jadi pemimpin gitu, serabut lah.
Dr. Zoom lah masa jadi mufti tu. Orang puji akak-akak jadi menteri ha. Orang kapal bitai tu. Orang kecah bitai. Seolah-olah bukan mufti dia tu. Bukan siapa-siapa, supaya orang biasa ya dia tu. Kena kecek kat orang. Tu kata kalau jadi pemimpin, jadi orang besar jawatan ni kena kental lah. Jadi Abu Bakar ni terbukti kental dan tabah. Cukup setakat itulah aku perlu qala hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah a'lam.